Negara jiran kita Thailand sibuk menuntut bahawa Sriwijaya bermula di Ligo dan tak ketinggalan saudara serumpun Indonesia pula mendakwa Sriwijaya itu bermula di Palembang. Indonesia pula mendakwa Sriwijaya itu bermula di Palembang. Itulah ilusi kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaides. Sebagian besar kaum Melayu palsu di negara judi kasino telah tertipu oleh profesor Melayu mereka sendiri. Penipuan itu dilakukan demi membesar-besarkan ideologi Melayu Islam. Jadi dalam melihat sejarah, mereka cenderung menggunakan kacamata Melayu Islam. Akibatnya, mereka berusaha menafikan peninggalan sejarah dari peradaban di luar Islam. Mereka berusaha menafikan peradaban Hindu dan Buddha. Itulah jahatnya kaum Melayu palsu Malaides. Mereka berusaha memelayukan Nusantara. Semua suku di Nusantara disebut Melayu. Lalu, mereka juga berusaha mengislamkan sejarah peradaban manusia. Bahkan, Angkor Wat pun dianggap sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Karena Raja Angkor, katanya, sudah diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Secara tak langsung, mereka juga menolak bahwa kerajaan Sriwijaya adalah peninggalan Buddha. Begitu pula Candi Borobudur. Kaum Melayu Malaides berusaha mengaitkan semua peninggalan bersejarah itu dengan Islam. Tujuannya agar Melayu Islam tampak hebat. Satu lagi penipuan yang dilakukan oleh kaum Melayu palsu Malaides. Mereka berusaha memalsukan umur peninggalan bersejarah di Kedah Tua. Oleh Profesor Melayu palsu, usia kerajaan Kedah Tua dibuat setua mungkin, yakni 788 sebelum Masehi. Dan mereka pun menafikan bahwa Kedah Tua adalah peninggalan Hindu atau Buddha. Pemalsuan itu dilakukan lewat uji karbon terhadap situs Kedah Tua. Ada puluhan sampel yang dilakukan, tapi mereka malah memilih hasil yang aneh dan tidak sinkron dengan perkembangan masyarakat saat itu. Sampel yang dipilih itu mungkin hanya batu atau tanah biasa, yang tidak berkaitan dengan bukti peradaban saat itu. Bayangkan, 788 sebelum Masehi. Saat itu, orang-orang di Semenanjung Malaya mungkin masih tinggal di gua. Pada saat itu, bagaimana mungkin mereka mampu bikin kerajaan yang katanya hebat? Dan berikut ini adalah Profesor Malaysia yang melakukan penipuan tersebut. Negara jiran kita Thailand sibuk menuntut bahawa Sriwijaya bermula di Ligo dan tak ketinggalan saudara serumpun Indonesia pula mendakwa Sriwijaya itu bermula di Palembang. Apakah kepentingan akar umbi Sriwijaya ini kepada bangsa Melayu sehingga begitu hebat dan efektif dan penuh strategik mau dihapuskan daripada akar asal? Kenapa masing-masing ingin memegang Sriwijaya itu? Ya? Jawapan saya mudah saja, Tuan Syed. Karena Sriwijaya lah yang dapat mencorak pemikiran ummah yang ada pada waktu itu. Jadi semua orang ingin mengambil sejarah Sriwijaya. Kenapa Thailand mendakwa Sriwijaya miliknya? Begitu juga dengan pihak di Indonesia. Ya, mengatakan ia adalah di Palembang. Karena hasil daripada taklukan dan pengaruh daripada kerajaan Hindu atau Buddha itu sendiri. Manakala pihak India ataupun mengatakan ia adalah kaitan dengan Malayalam dan sebagainya, mereka ingin mengukuhkan lagi pahaman mereka bahawasanya Sriwijaya itu adalah Hindu. Ya, saya ingin tanya satu soalan pada Tuan Syed. Sekiranya Sriwijaya itu adalah Buddha, bila agaknya munculnya Gautama Buddha? Sekitar 600 lebih. Ya, sekitar 600 sebelum Masehi. 600 tidak saya rasa 670 sebelum Masehi, lebih kurang. Okey, bila pula carbon dating yang paling lama yang Romo Saidin jumpai di Sungai Batu? Sekitar berapa? 2,500 tahun. 788. 788. DCE bermaksud 2778. Ya, tahun. Jadi di sini sudah ada satu pertikaian timeline, iaitu sebelum kemunculan Buddha ataupun Gautama Buddha,
sudah ada sebuah kerajaan yang hebat di Kedah Tua. Sudah ada satu pentadbiran, pemerintahan, ekonomi yang kuat, kerana hasil daripada carbon dating menunjukkan sudah ada asfalt besi. Jadi, dengan penemuan ini sudah tertolak bahawasanya Kedah Tua itu mengamalkan agama Buddha. Kerana penemuan Prof. Mokhtar telah menunjukkan bahawasanya kemunculan Kedah Tua itu sudah terlalu jauh dengan kemunculan kelahiran Gautama Buddha itu sendiri. Itu satu. Saya ingin tolak dulu. Angkor. Kita dapati dalam tafsir Ibn Katsir dalam Qisasul Anbiya disebut Nabi Sulaiman pernah mengislamkan Raja Angkor. Maksudnya di sini sudah ada kedatangan nabi-nabi ke alam Melayu ini. Ya, kita ingat Sriwijaya sekitar yang didakwa oleh mereka ialah sekitar 670 670 687 berada di Palembang. Ini baru. Dan kita jumpa dalam catatan Ibn Katsir tadi, dalam Qisasul Anbiya, ya, yang dia telah mengislamkan Raja Angkor. Itulah Profesor Melayu yang jelas-jelas melakukan penipuan sejarah. Selanjutnya marilah kita simak Profesor Malaysia yang lebih waras, yang tidak percaya terhadap usia Kedah Tua. Ia pun melihat bahwa Kedah Tua hanyalah cabang Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Kebanyakan inskripsi yang kita jumpa tu, kerajaan-kerajaan yang berasaskan kepada Buddha ni sudah pun mula wujud pada abad keempat ataupun kelima Masihi. Itu yang kita bincangkan selama inilah berkenaan dengan kerajaan Kedah Tua. Cuma ni sekarang ni ada satu tarikh yang lagi awal yang telah diutarakan oleh pihak ataupun pengkaji ataupun penyelidik daripada Universiti Sains Malaysia. Dia telah mengutarakan satu tarikh 500 Masihi 532 kan, saya lupa berapa. Elmi ingat? 788. Yang paling awal adalah 788. Ada lagi satu yang 532 ataupun 500 Masihi lah kita benarkan kan. Itu adalah dua tarikh yang saya fikirkan tarikh yang data terpencil yang mereka dapat daripada banyak pentarihan yang mereka buat. Mereka buat hampir 70 lebih pentarihan di tapak Sungai Batu, dan dia ada dua tarikh yang kita panggil tarikh anomali, 788 dengan 53 lebih. Yang saya fikirkan, yang saya dah terlibat dengan kajian di Kedah Tua ni dah lama, sejak tahun 2006 lagi. Saya memikirkan dua tarikh ni tidak kena dengan apa yang berlaku dari segi kebudayaannya, dari segi politiknya di alam Melayu itu sendirilah. Sebab dia menggunakan perkataan tamadun. Kalau dia menggunakan data tu, kalau dia menggunakan kebudayaan sebelum pre-tamadun ataupun prasejarah tu, mungkin kita boleh terima. Mungkin ada perkembangan sejak zaman prasejarah tu yang boleh membuktikan juga masyarakat Kedah Tua tu dah maju dari segi teknologi pembuatan besi tu, tapi dia menggunakan perkataan tamadun tu. Dia dua tarikh ni, 788 dan 500 tu, dia tarikh yang outliers yang keluar daripada konteks kebudayaan alam Melayu pada masa itu. Jadi kalau kita nak rumuskan, maknanya 788 itu sebelum Masihi itu tidak boleh dibuktikan lagi. Sebab ianya sudah tersebar di luar sana. Sampaikan ada seorang profesor macam yang dikatakan tadi Dr. Solihah mengatakan bahawa disebabkan Sungai Batu itu 788 Masihi, sebelum Masihi, itu menunjukkan orang Rom boleh belajar dengan orang Kedah Tua. Ini masalah sesetengah pengkaji kita lah yang menganggap bahawa pentarihan kronometrik ni ataupun pentarihan saintifik ni macam kitab suci lah, data tu. Kenapa kita di Malaysia ni kita tak ada macam Angkor Wat, kita tak ada macam Borobudur? Kenapa peninggalan kita tapak candi aja? Itulah dia sebenarnya adalah pusat kerajaan itu, yang mana manusia pada masa itu tertumpu di kawasan tersebut lah. Contohnya di
Borobudur, di Angkor Wat memang pusat kerajaannya adalah di situ. Pusat perdagangannya, pusat perkembangan budayanya di situ. Tapi Maknanya bukan apa Lembah Bujang pun sama juga. Lembah Bujang ni sebenarnya dia hanya vassal state ataupun salah satu ibu kota kerajaan Sriwijaya yang fungsinya lebih kepada menjalankan aktiviti perdagangan. Dia bukan satu center yang pada saya menyeluruh. That's why dia tak berapa menonjol berbanding kalau kita pergi ke Jambi pun dia punya candi-candi pun dah berbeza dengan apa yang ada dekat Kedah. Dia lagi besar berbanding dengan Kedah. Kedah ni kecil-kecil. Maknanya dari segi penumpuan masyarakat ataupun manusia pada masa itu, dia telah memilih beberapa pusat kerajaan yang dia rasakan dia boleh hidup, dia boleh berniaga, dia boleh survive. Walaupun dekat Kedah dia boleh survive, tapi mungkin fungsi dan juga peranannya itu kecil berbanding dengan sebuah pusat pemerintahan yang adanya raja yang berpengaruh di kawasan tersebut lah. Contohnya Borobudur dan di Prambanan contohnya kan. Itu memang pusat perkembangan kerajaan yang menjadi tumpuan lah pada masyarakat pada masa itu. Kalau contohnya di Thailand pun tak banyak. Betul. Candi-candi yang gah macam sebab memang kerajaan Khmer tu wilayah dia pada awalnya memang merangkumi kebanyakan kawasan di Thailand. Kan? Dan pusatnya memang di Angkor. Dekat situ lah orang tertumpu. Itulah kacaunya sejarah di negeri kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami.